Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita bertemu lagi dalam live bersama dengan saya Nur Zabita. So kita nak berbincang tentang berkenaan dengan kemalangan. Okay, kemalangan jalan raya. Jadi kita tunggu yang orang kata kawan-kawan yang lain masuk. Okay, hari ini kebetulan saya sebenarnya tak perasan rupanya hari ini ada orang kata live daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pukul 2. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada yang bagi prioriti dekat sini. Kalau yang tadi saya sebut tiba-tiba cabut pula tu, tu tak aci tu. Okay, so now kita nak sembang-sembang sikit, kita nak bincang berkenaan dengan isu kemalangan sehingga menyebabkan kematian. Apa hak mangsa arwah lah, mangsa si mati. Kalau dekat mahkamah kita panggil si mati ya. Okey, mungkin ada setengah orang kata kasar sangat si mati tu. Tak, sebenarnya itu bahasa dekat mahkamah. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok misalnya kes-kes yang orang mabuk, kemalangan mabuk sehingga menyebabkan kematian, okey, dan kita tengok ada dakwaan di bawah Akta Pengangkutan Jalan Raya. Misalnya kalau memandu di bawah pengaruh alkohol, okey, dan juga dadah ke sehingga menyebabkan kematian, okey, di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan Raya, okey, anda boleh dikenakan denda dan juga penjara tak kurang 3 tahun. Denda maksimumnya adalah 10 tahun dan denda tidak kurang daripada RM8,000. Maksimumnya adalah RM20,000. Nampak? Itu kita selalu baca dalam berita, telah disabitkan kesalahan, tapi tak ada orang yang cerita tentang nasib mangsa. Apa jadi pada isteri mangsa? Apa jadi pada anak-anak mangsa? Itu semua kita tak tahu. Dan kenapa pula kita baca yang ini mangsa ni meninggal, ganti ruginya dapat RM30,000, yang ini dapat RM80,000, yang ini dapat RM100,000. Macam mana? Apa asas kiraan? Apa hak-hak orang kata mangsa hak-hak ahli keluarga mangsa? Sebab kebanyakan mangsa ni kalau kita tengok meninggalkan isteri, itu balu, meninggalkan anak-anak. Kadang-kadang ada yang kematian tu mangsa adalah tulang belakang. Okey, selepas kematian mangsa, anak-anak orang kata apa, tidak terbela. Okey, jadi kita nak tahu apa asas kiraan, apa tindakan yang boleh diambil oleh keluarga mangsa. Okey. Dari segi penguatkuasaan, kita tengok sekiranya berlaku kemalangan sehingga menyebabkan kematian, okey, pihak berkuasa macam polis boleh buat siasatan di bawah seksyen tadi saya sebutkan. Kalau memandu secara mabuk, okey, sehingga menyebabkan kematian, Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya. Okey, tetapi yang ini tidak mabuk, tak mabuk, bawa macam pelesit, langgar orang, itu di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan Raya. Pun begitu, ini tidak memberikan ganti rugi dengan apa orang kata ahli keluarga mangsa, okey, yang ditinggalkan oleh mangsa. Okey, yang tadi memandu tanpa mabuk tu Seksyen 44, saya kata dendanya adalah penjara tidak kurang daripada 2 tahun, right? Dan juga tidak lebih daripada 10 tahun, dan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan maksimum adalah RM20,000. Okey, kita dah settle pasal penguatkuasa ni. Okey, sekarang kita nak cerita berkenaan dengan apa kita panggil ahli keluarga mangsa. Okey. So dalam kes yang berlaku tentera hari tu, saya dimaklumkan dia mempunyai 3 orang anak. Ada yang komen, dia kata dekat ruangan komen saya, katanya anak dia bersekolah sama sekolah dengan anak si matilah mangsa ni. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa, okey, dan ini mungkin kita boleh jadikan panduan kepada kita sendiri di masa hadapan sekiranya berlaku apa-apa. Okey. Nah, di bawah macam mana apa hak mangsa, keluarga mangsa ni? Okey, mereka boleh menuntut daripada pelanggar, okey, ganti rugi terhadap kematian selaras dengan Seksyen 7 Akta Sivil. Akta Sivil
Okay. Apa Seksyen 7 Akta Sivil 1956 ni kata? Okay. Seksyen 7 ni dia ada bagi guideline. Okay. Contoh pertama dia kata, sekiranya kita hendak membuat tuntutan bagi satu kematian yang diakibatkan oleh, alright, contoh dia kata akibat kecuaian lah, maknanya memandu secara cuai. Ayat dekat sini wrongful act, neglect or default. So maknanya secara kecuaian lah, memandu secara terburu-buru adalah kecuaian. Dia kata perlu dibawa dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kematian. Saya ulang balik, 3 tahun dari tarikh kematian. Keluarga si mati ni janganlah ambil masa, tunggu lagi nak cari lawyer lagi, nak cari advice lagi, tahu-tahu dah 4 tahun. Dah kata bahawa akta ni hanya 3 tahun sahaja. Okay, itu dia kata di bawah Seksyen 7 dalam tempoh 3 tahun. Okay, kemudian macam mana cara nak ambil tindakan? Adakah polis yang call kita ke? Ataupun macam mana? Adakah kita cari peguam ke? Okay, begini, sekiranya berlaku kematian, selain daripada buat laporan polis untuk tindakan siasatan yang kematian si mati, juga boleh melantik peguam. Okey, peguam akan bawa kes ini ke mahkamah. Alright, peguam akan bawa kes ini ke mahkamah dan mesti kita tertanya-tanya berapa agaknya ganti rugi, sebab saya dengar ada orang kata RM10,000, ada orang kata RM100,000. Okey. Dalam Seksyen 7 ni pun ada kiraan dia. So mungkin kalau orang kata apa, lepas ni boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita tahu. Kadang-kadang mungkin kita ada saudara mara macam berlaku kematian akibat kemalangan, tak berapa nak tahu sangat. Lepas tengok video ni dah pandai dah kita masing-masing. Boleh ambil kertas dengan pen ni, okey, nak tulis, sebab kita kena tengok dia ada formula dia juga. Okey, nah, sekarang saya cakap pasal kematian. Nanti saya cakap juga aksiden yang tidak berlaku kematian, bagaimana cara tuntut dan anggarannya. Proses yang sama. Okey. Nah, saya ada buat sikit kiraan supaya kita tidak keliru. Okey. Saya juga ada merujuk kepada kes mahkamah. Okey, dalam kes mahkamah ni kita tengok macam mana yang Arif Hakim menetapkan kiraannya. Okey. Dalam kes Poni anak Cacon, okey, saya takut salah sebut, lawan ayah anak tahu. Okey, dalam kes ni bacaannya dalam kurungan 2018 1 LNS muka surat 1734. Okey, kes ini berlaku di Sabah dan Sarawak. Okey, sekejap mana tak tadi. Okey, dalam kes ni apa yang berlaku adalah Poni ni, si ibu anaknya berusia 23 tahun telah dilanggar oleh ayah ni. Ayah dah langgar. Okey, waktu umur dia 23 tahun tu, gaji terakhir dia adalah RM1,000. Okey, jadi gaji, apa yang jadi asas kiraan di mahkamah adalah nombor 1, gaji terakhir, umur mangsa si mati ni, dan juga formula yang ditetapkan di bawah Seksyen 7 Akta Sivil 50 berapa tadi? Akta banyak sangat ni, kadang saya lupa. Akta 1956. Okey. So kiraannya begini okey. Kalau umur 31 tahun ke 30 ke bawah. Okey. Dalam Seksyen 7 ni kata dia punya multiplier, maknanya keyword formula dia adalah 16. Okey. So kita tengok dalam contoh si mati dalam kes Poni anak si Poni ni. Okey. Sewaktu berlaku kematian, gajinya adalah RM1,000. Alright, dan setiap bulan berdasarkan dokumentasi berjaya dibuktikan, okey, dia bagi pada ibunya dan keluarganya RM750. Jadi ingat bila bawa ke mahkamah, perkara paling utama adalah pembuktian penggantungan. Alright, contoh kita ni waktu hidup, kita bagi kat wife, kita bagi nah kat tangan, nah masuk account, okey. Lepas tu kita tak simpan pula bukti. Kena ingat juga, benda lepas 12 bulan dah tak ada nafas pandang. Mungkinlah kita boleh minta dekat bank nanti. Apa kata kalau kita buat satu amalan kata ni duit belanja isteri RM1,000. Sebab kiraan-kiraan ini nanti apabila berlaku kematian sekiranya, okey, dia akibatkan kemalangan kerana kecuaian ni lah. Bukti-bukti penggantungan, bukti-bukti kita bayar dependensi anak kita, segala kos-kos yang lain ni, okey, dia akan dibuktikan di mahkamah. Jadi dalam kes Poni, anak dia dibuktikan sebulan
bagi RM750 kepada ibunya. Jadi kiraannya bagi umur 30 tahun ke bawah, tak kira, maknanya kalau meninggal umur 24, 25, 27, kena kali 16. Jadi 750 kali 12 bulan. Dan kalilah 16 tahun. Itu kiraannya. Cuba kira sekejap. 750 kali 12 kali 12 bulan kali 16. 16 adalah formula bagi 30 tahun ke bawah di dalam Civil Law Act. Okey, berapa jumlahnya? Okey, jadi ganti rugi yang mahkamah benarkan bagi anak poni ni adalah RM144,000. Nampak tak, itu jumlahnya. Jadi kalaulah si mati, contoh berumur 27 tahun, sewaktu dia meninggal gaji dia katalah 3,000, berjaya dibuktikan dekat mahkamah sebulan dia bagi pada ibu dia ataupun mungkin pada anak isteri dia sebulan RM1,000 kali 12 kalilah 16. Cuba kiraan 1,000 kali 12 kali 16. Itu kiraan dia. Okay, sebab tu gaji kita menentukan iaitu kalau 1,000 sebulan kali 12 kali 16 RM192,000. Gaji akhir kita menentukan berapa ganti rugi yang boleh dituntut. Sebab tu kita tidak boleh main suka-suka je. Si mati meninggal saya nak 1 juta lah. Tak boleh. Dalam masa yang sama, dalam kes ini juga ada beberapa perkara yang mahkamah benarkan. Okey, contoh kita tengok kat sini. Okey, yang ini laporan mahkamah. Okey. Ni terbalik ni kalau baca. Tak apa saya bacakan lah. Okey, so di sini dilaporkan mahkamah membenarkan tuntutan sebanyak RM12 bagi police report, tuntutan bagi medical report RM40, kemudian funeral expenses ganti rugi bagi perkebumian RM6,782. Itu kiraan dia. Okey. So itu kalau umur 30 tahun ke bawah, memang boleh dikatakan lagi muda si mati, maka lebih tinggi kiraannya. Okey, kita tengok dalam satu lagi kes yang diputuskan di mahkamah. Ini nama kes ni adalah ni saya dah print out. Okey. Dalam kes ni Wong Si Kwang another lawan Helena Kubal. Okey. 2019 1 LNS surat 106. Okey. Jadi asas kiraan ni semua ada di bawah section 7 dalam kurungan 3. Okay, dalam subsection 411 IV lah. Okay, dia ada dah cerita dah. Okay, kalau umur 31 sehingga umur 59 tahun, okay, multiplier dia kena 60, maknanya 60 tolak umur kematian bahagi 2. Macam mana kiraan dia tu? Okay, contoh dalam kes Wong Si Kwang ni apa terjadi adalah Helena ni yang kes ni kes rayuan, yang melanggar tu adalah Wong. Sebab kalau kes rayuan ni terbalik nama dia. Okey, jadi dia tak puas hati dengan keputusan mahkamah. Katanya tinggi sangat amount tu. Okey, jadi apa jadi dalam kes ni, si mati waktu umur dia 40 tahun. Dilanggar oleh Wong Si Kwang ni dan juga seorang lagi lah syarikat ni lori. Tak silap saya lori lah. Okey. So sewaktu hidup dia, Wong ni gaji dia adalah RM2,959. Okey. Dan kemudian selepas dah tolak, macam saya katalah waktu hidup ni ada bukti, bagi sikit kat isteri, bayar pampers anak, bagi adalah dokumen kita dibuktikan bahawa Wong ni dia bagi pada keluarga dia RM1,972. Jadi kiraan bagi umur 31 hingga 59 tahun, saya katakan tadi, first kali multiplier dia 60 tau. So 60 ni yang ikut section ni kena tolak umur si mati. Dalam kes Helena ni yang si mati ni dia adalah pentadbir pusaka, adalah 40 tahun. So 60 tolak 40 tahun, okey, berbaki umur dia kena bahagi 2. Okey, 60 tolak 40 berapa? Tolak 40. Okey, bahagi 2. Jadi 10 Okey, jadi 60 tolak 40 bahagi 2, okey, dia akan dapat 10. Jadi gaji dia tadi yang saya sebut tadi 1927 yang dapat dibuktikan oleh mahkamah kali 12. Okey, nak 12 ni setahun lah. Kali 12 kira 1972.97 kali 12 kali 10 tahun yang kita dah kira dah tadi tu. Berapa dapat? Berapa?
Okey, ni kiraan dia dapat RM236 756.40 sen. So itu kiraan dia. Andai kata pula kalau lah dia ni katalah kerja pangkatnya tinggi, okey, gajinya sebulan sampai 20,000, dibuktikan bagi pada keluarga 10,000. Okey, 10,000 waktu kematian umurnya 35. Jadi 60 tolak 35. Kira kejap. 60 tolak 35 bahagi 2, berapa dapat? 12.5. Okey, 12.5. Okey, gajinya sebulan yang dia bagi, gaji dia 20,000, dia bagi pada keluarga masih hidup 10,000. Okey, kali 12. Kali 12.5. Berapa dapat? 10,000 tadi. 10,000 kali 12 kali 12.5. Dia dapat 1.5 juta. Sebab tu sebenarnya lagi tinggi kerjanya, lagi tinggi jumlah tanggungannya. Maknanya dia bagi tanggungan kita semua memang tinggi. Walaupun gaji kita kecil, memang tanggungan kita tinggi. Tetapi kalau kita memberi sewaktu kehidupan kita, maka ahli keluarga mangsa dapat dapat pampasan, ayat saya salah. Dapat pampasan lebih tinggi. Okey, so malangnya di bawah section 7 atas sivil dah kata, okey, kalau umur 60 tahun ke atas tidak dapat apa-apa. Nampak? Jadi di situlah cara kiraannya. Okey, dan satu lagi orang kata, macam mana pula dengan saya? Saya accident tapi tak berlaku kematian. Saya patah kaki. Boleh tak saya nak tuntut sebab kerja saya macam ni, saya nak tuntut 1 juta? Tak boleh sebenarnya. Kalau kita pergi mahkamah, kalau dia tidak berlaku kematian, cara yang sama masih lantik peguam. Okey. Jadi mahkamah ni dia akan ikut yang ni. Ini kita panggil kompendium lah. Kompendium ni adalah garis panduan. Okey, dalam ni dia ada macam-macam. Okey. Saya tunjuk sikitlah. Okey. So yang ini contoh di sini berapa ganti rugi untuk scalp, tengkorak, facial bone, teeth, ada kaki, ada tangan, ada semua. Dan kita tidak boleh main tembak-tembak harga sebab dia ada guideline dia. Contoh ini skull tengoklah, adalah ayat-ayat terma-terma perubatannya. Ini harga dia. Kita tengok dari segi macam contohlah, kita tengok arm in general. Tangan ni. Okey, tangan arm in general. Sebab ada yang tanya pada saya. Okey. So ini gerak. Okey. Contoh tangan ni pula ada bahagian-bahagian dia. Ada lengan, apa kita panggil ni, elbow, siku. Okey. So siku, lepas tu ada harga-harga dia. Okey. Jadi pula lepas tu orang tanya, kenapa puan antara ni dia tulis 10,000 ke 25,000? Boleh tak saya nak minta 25,000? Bergantung kepada fakta kes. Dalam kompendium ni nak kata apakah yang menentukan di antara low dengan high. Dia kata umur mangsa, lelaki atau perempuan, kahwin ke tidak. Contoh dalam kemalangan sekira melibatkan zakar lah, contoh aksiden kemalangan telah menyebabkan melumpuh ke bawah. Antara pemfaktoran perlu dikira, adakah kahwin ke tidak. Semua tu menjadi asas kiraan. Begitulah. Sebenarnya kalau undang-undang ni bukanlah kita menggunakan mahkamah untuk macam rasa nak sama orang lah, nak saman lah 2 juta, 3 juta. Dia ada asas kiraan. Setiap perkara yang kita bawa ke mahkamah ada section dan akta. Cuma mungkin bukan dalam pengetahuan kita. Saya dah bagi tahu. Saya harap sangat-sangat kalau macam contohlah ilmu ni dapat kita sharekan kepada lain-lain. Mana tahu ada yang kematian suami secara kemalangan akibat kecuaian. Kecuaian ni tidak semestinya kemalangan sahaja. Mungkin kemalangan di tempat kerja, mungkin adalah dari segi medical negligence, perubatan, kecuaian perubatan. Bagaimana kiraannya? Boleh buat anggaran agak-agak berapa. Okey, so sekarang saya akan buka kepada 2 ke 3 soalan. Okey, so saya dah jelaskanlah. So ada tak apa-apa soalan? Ada yang mana yang cakap Assalamualaikum kepada saya, Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih banyak. Sentiasa memberi sokongan dan sentiasa berminat untuk mendengar tentang majlis ilmu. Okey, dengan tahu. Okey. Ni ada okey. Panjang soalannya. Okey, terus ada macam kiri tu tak nak soal dia melambung patah. Okey. So Assalamualaikum, berlaku kemalangan pada anak kita penunggang motosikal. Dia kata akibat kereta tiba-tiba dari tepi, motor potong depan sikit tanpa bagi signal. Okey, terus masuk simpang terus. Anak di garisan motor kiri terbabas melambung. Okey, anak rosak
motor anak rosak teruk, dia melambung, jatuh, patah 5 tulang pelvic. Okey, sekarang anak dah cakap anak tak selesa. Okey, ini kes begini. Selepas buat laporan polis, tolong lantik peguam. Peguam akan bagi nasihat bagaimana hendak menuntut. Macam saya katakan tadi puan, ada kiraannya. Okey, dalam ni pun memang ada. Okey, contohnya kalau dapat dibuktikan bahawa kemalangan adalah diakibatkan oleh pemandu, okey, tanpa anak puan akan menyumbang juga. Kadang-kadang faktor sumbangan. Contoh, kita ni dilanggar sebab kita sendiri tak bagi signal. Okey, jadi contohlah tuntutan yang dibenarkan oleh mahkamah katakanlah RM50,000, tetapi kita penyumbang juga kepada kemalangan tersebut. Dibuktikan 20% daripada sumbangan kita menyebabkan kemalangan. Jadi daripada 50,000 tadi yang dapat, 80% daripada 50,000 yang akan dapat. Gitulah kiraannya. Jadi saya nasihatkan kepada puan tadi, okey, tolong lantik peguam, dapatkan nasihat dulu supaya tahulah apa tindakan yang boleh diambil. Okey, seterusnya ada. Okey. Okey, puan, kalau mangsa ni ada 2-3 kerja, macam mana pula bagi kerja kilang, malam jual burger, dia kata dalam tu jadi runner, sambil tu jual online yang tak tetap, susah nak dibuktikan. Jual burger macam mana nak kira ya? Itulah masalahnya paling utama. Okey, kena buat documentation. Saya faham kalau let's say ada kata runner, ada kata apa orang kata macam dia pagi dia kerja runner, esok malam dia kerja burger. Okey, apa kata kita ikut sistem law yang betul, kita daftarkan syarikat. Kalau tak boleh buka Senin Berhad, ialah Senin Berhad banyak prosesnya, nak kena audit lagi apa. Jadi kita buat enterprise, kita buat proper sistem. Kita buka atas nama kita buka enterprise. Jadi ada kemasukan gaji, lepas tu kita declare gaji kita, lepas tu kita buat slip gaji, ikut cara yang betul. Sebab kalau macam contoh saya berniaga sendiri tapi saya ada proper sistem lah, dari situ kita boleh tuntut. Yang ni kadang-kadang bila berniaga online, syarikat pun tak buka, lepas tu apa orang kata sistem pun tak betul, itu jadi masalah. Jadi tolong buat cara yang betul. Okay. Ada soalan lagi? Okey, soalannya adalah daripada Ahmad Saga, tanya, puan nak tanya, kawan saya meninggal kerana kejutan elektrik dekat kolam pancing. Semasa buka peti ais nak beli air premis kolam pancing tersebut, apa yang boleh dituntut kepada kolam pancing berkenaan? Okey, soalan yang sangat baik. Okey, saya ucapkan takziah kepada kawan tadi dan juga kepada cik tadi, okey, dan juga keluarga. Okey, apa yang boleh diambil adalah kena ingat daripada tarikh kejadian dalam tempoh 3 tahun dari tarikh kejadian, lantik peguam ambil tindakan di mahkamah. Okey, macam asas kiraan tadi saya dah katakan, sebab dalam section 7 ni dia tak kata kecuaian tu kena kemalangan jalan raya ke, apa-apa saja kecuaian. Okey, jadi tuntut daripada mahkamah mengikut kiraan-kiraan yang saya katakan tadi. Tolong segera ya. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, seterusnya daripada siapa ni? Puan Hamidah ya? Puan Hamidah ya? Okey, Puan Hamidah Din, dia kata, puan, contoh kes Johor tu, tiada cukai, tiada lesen khayal, nak buat insurans atas siapa? Sebab pelaku tiada insurans. Banyak kes begini nak claim, tengok tiada road tax. Soal betul, soalan yang sangat baik. Sebab dalam kes-kes begini, selalunya kita ni sebagai pemandu, kita di insured ataupun diinsurancekan. Jadi segala tuntutan selalunya akan dibayar oleh syarikat insurans. Okey, dalam keadaan yang kita tak insured dan tidak diinsurankan, kita perlu membayar atas personal capacity. Maknanya kita lah yang melanggar sebab insurans tak cover. Tapi ada juga kes yang macam, yalah sedih lah, kita dah dilanggar, lepas tu orang tu tak ada insurans pula. Okey, kalau kita tengok dalam Malaysian Bureau Insurance, dia dah kata, boleh pergi laman web, cuba Google mereka, dia kata dalam kemalangan yang mengakibatkan kecederaan berlaku perkara ini, kita boleh rujuk kepada mereka untuk kita tuntut, tetapi tidak melibatkan kemalangan kereta. Maknanya bukan
Maksud saya kerosakan kereta. Orang sana tak ada insurans, orang sana tak ada road tax, dia langgar kita, kereta kita saja rosak. Yang kita ni intact, okey, tak ada apa. Yang tu kita tak boleh tuntut. Yang orang tu kena bayar atas kapasiti sendiri. Begitu juga dengan yang kes Johor tu. Kalau dia tidak ada insurans, dia perlu bayar atas kapasiti sendiri. Cuma malangnya dalam keadaan begini, bila bayar atas kapasiti sendiri, persoalannya dia boleh bayar atau tidak. Only another issue. Kadang kita saman, dia kata dia tak boleh bayar, dia kata dia tak ada duit. Itulah. Okay, saya buka satu lagi soalan akhir. So boleh tak? Satu soalan akhir. Okay. Now, daripada Moriana, Assalamualaikum. Adik saya meninggal dunia menunggang motor akibat kecuaian pemandu kereta yang makan jalan. Lebih sedih semasa hayat memang kerja untuk membantu keluarga. Emak dapat bantuan bulanan perkeso selama bertahun-tahun, sekarang dah stop. Itu kira tuntutan mahkamah ke? Tak, bantuan perkeso bukanlah tuntutan mahkamah. Jadi kena ambil tindakan juga kepada pemandu. Tapi saya ingatkan 3 tahun bawah section 7. 3 tahun dari tarikh kemalangan. Okey. Saya rasa itu sahaja kot. Kalau ada tak apa-apa soalan yang orang kata pun nak tanya kiraan saya rasa semua jelas tak? Boleh cakap tak jelas? Ada tak apa-apa soalan kiraan yang saya bagi tadi? Dah faham dah sekarang? Boleh tak? Sekejap, saya tengok sekejap satu phone. Okey, saya tengok alright. Okay, daripada Puan Alia Kamal, dia kata, Assalamualaikum Puan, kalau macam suami saya meninggal minggu lepas, takziah saya ucapkan kepada Puan dan keluarga. Saya nak tanya, kalau majikan suami tak boleh keluarkan surat majikan untuk claim insurance, adakah memang saya tak boleh nak claim apa-apa? Kenapa majikan tak boleh claim insurance? Tolong tegas dengan majikan, minta mereka bagi juga. Kalau tidak boleh, ambil tindakan yang sepatutnya. Puan ada anak berapa ya? Kalau ada anak kan macam tanggungan ni, nanti saya minta saya punya team tolong kontak Puan Alia Kamal tim saya akan hubungi Puan lah. Kita tengok macam mana kita boleh bantu. Alright, sebab ni saya tengok ni ada gambar ada anak ni. Ada anak kecil ni. Okay, saya rasakan kalau benda macam ni tak patut kot kalau jadi. So tak apa, nanti Hani akan hubungi Puan. Okay, alright. So ada apa-apa lagi yang daripada ni sahabat saya ni, Doktor Farah. Assalamualaikum Cik Zabita. Bagaimana pula dengan kes kemalangan yang melibatkan motosikal? Kesalahan adalah di pihak penunggang motosikal. Adakah mudah untuk claim pampasan sedangkan insurans motosikal mempunyai coverage yang terhad? Benar. Tetapi pun begitu, seperti yang saya katakan, memang kalau insurans tak cover dia atas personal capacity, pun begitu, macam mana nak kata kes kemalangan ni, macam kes kemalangan, kes bunuh, banyaklah kes-kes ni. Kita cuba cari penyelesaian dari segi undang-undang pun, walaupun kita dapat ratusan ribu claim pun, macam tuntutan tidak akan mengembalikan nyawa orang tu, dan kesedihan tu tetaplah ada. Jadi lebih menyedihkan lagi kalau bila isu-isu ni lah, tak ada road tax, tak ada insurance, itu tak cover, ini tak cover. Kesian anak-anak mangsa, kesian suami. So saya minta tolong sangat-sangat, tolonglah. Kita ni, kehidupan kita ni bukanlah pasal kita saja, pasal kita nak bawa laju, pasal kita nak tengok telefon kita, pasal kita kata banyak kerja, saya kena tengok telefon, saya kena reply WhatsApp waktu saya bawa kereta. Perbuatan kamu tu hanya menyusahkan orang lain. Orang lain pun sibuk, saya pun sibuk, tapi saya tak buka juga telefon dalam kereta waktu memandu. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Tolonglah berhati-hati. Kalau orang kecemasan tu, janganlah korang macam taruh dah jam tu, lalu juga. Lepas tu bila start ambulans nak lalu tak boleh. Dalam kereta ambulans tu entah ada macam kata mangsa yang memerlukan perhatian segera untuk bawa ke hospital, kalau tidak dia meninggal ke. Ni semua sebab pentingkan diri sendiri. Sangat-sangat pentingkan diri sendiri. Okey, terima kasih banyak saya ucapkan kepada yang datang menonton. Okey, insyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh PM atau messenger saya. Saya tidak berkesempatan untuk reply semua. Saya ada admin yang akan reply di messenger saya. Kalau perlukan apa-apa berhubung dengan saya melalui messenger. Okey, sebarang soalan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.